Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar topik wang, iaitu mengenali faedah dan cukai perkhidmatan. Apa itu faedah? Faedah ialah sejumlah wang yang diperoleh atas simpanan wang di bank. Bonus atau dividen. Bonus atau dividen ialah nama lain bagi faedah yang diberikan oleh institusi kewangan tertentu. Jadi, faedah, bonus atau dividen adalah perkara yang sama. Baiklah, di sini kita ada dua contoh soalan berkaitan dengan faedah, bonus dan dividen. Mari sama-sama kita cuba selesaikan masalah-masalah tersebut. Contoh soalan yang pertama. Encik Farid melabur RM50,000 dalam satu skim amanah. Selepas setahun, dia menerima dividen sebanyak 3%. Kira nilai dividen itu. Mari kita cuba selesaikan soalan yang pertama. Seperti yang dinyatakan dalam soalan, Encik Farid melabur sebanyak RM50,000. Selepas setahun, Farid menerima faedah atau dividen sebanyak 3%. Soalan, kira nilai dividen yang diterima oleh Encik Farid. Sebagaimana kita maklum, dividen yang diberikan ialah 3%. Jadi kita perlu mengira nilai dividen yang diterima terlebih dahulu. Baiklah, dividen 3% daripada nilai pelaburan, iaitu RM50,000. Jadi kita selesaikan masalah dengan menukar peratus kepada pecahan. 3% bersamaan dengan 3/100. Kita darabkan dengan nilai pelaburan Encik Farid, iaitu RM50,000. Untuk memudahkan pengiraan, kita boleh potong sifar. Seperti yang telah dipelajari, kita boleh potong sifar mengikut pasangan, iaitu pasangan di atas dan di bawah. Kita boleh potong lagi pasangan di atas dan di bawah. Jadi kita ringkaskan dan memudahkan pengiraan kita. Jadi yang tinggal di sini hanyalah 3, kita darabkan dengan RM500. Jadi RM500 kita darabkan dengan 3 sahaja. Jadi kita akan dapat sifar 5 darab 3, 15. Kita tuliskan simbol RM. Jadi nilai dividen yang diterima oleh Encik Farid iaitu 3% berjumlah RM1,500. Soalan, kira nilai dividen. Jadi nilai dividen yang diterima ialah RM1,500. Contoh soalan yang kedua. Puan Rania menyimpan wang sebanyak RM800 di bank simpanan muafakat. Bank memberikan kadar faedah sebanyak 2% setahun. Hitung jumlah simpanan Puan Rania selepas setahun. Mari kita selesaikan soalan tersebut. Seperti sedia maklum, Puan Rania menyimpan sebanyak RM800 dan bank telah memberikan faedah atau dividen sebanyak 2% setahun. Soalan, hitung jumlah simpanan. Sebelum kita mengira jumlah simpanan Puan Rania selepas setahun, kita perlu mengira faedah yang diterima terlebih dahulu. Jadi kita kira faedah yang diterima iaitu sebanyak 2%. Kita keluarkan 2%. Kita darabkan dengan simpanan Puan Rania, iaitu sebanyak RM800. Seperti biasa, peratus kita tukarkan kepada pecahan. 2% bersamaan 2/100. Kita darabkan dengan RM800. Seperti tadi, kita permudahkan pengiraan kita dengan memotong sifar mengikut pasangan. Di atas dan di bawah, di atas dan di bawah. Yang tinggal hanyalah RM8. Kita darabkan dengan 2 sahaja. Jadi kita akan dapat di sini RM16. Apa itu RM16? RM16 adalah nilai faedah yang diterima oleh Puan Rania selepas menyimpan selama 1 tahun. Soalan, hitung jumlah simpanan Puan Rania. Apa yang perlu kita buat? Okey. Kita ambil nilai simpanan Puan Rania iaitu sebanyak RM800. Ini merupakan simpanan yang telah disimpan secara tetap. Kemudian faedah yang diterima ialah RM16. Jadi kita tambahkan. Jadi selepas setahun, Puan Rania akan menerima sebanyak RM816. RM816 inilah yang akan berada pada simpanan Puan Rania. Hasil daripada simpanan asal RM800
dan faedah yang terima itu RM16. Jadi jumlah keseluruhan adalah RM816. Seterusnya, cukai perkhidmatan. Cukai perkhidmatan ialah cukai yang perlu dibayar ke atas perkhidmatan yang disediakan oleh perniagaan tertentu seperti hotel, restoran makanan segera dan sebagainya. Mari kita lihat dua contoh soalan berkaitan dengan cukai perkhidmatan. Contoh soalan yang pertama. Anissa memesan satu set makanan yang berharga RM30. Cukai perkhidmatan yang perlu dibayar ialah 6%. Berapakah jumlah harga yang perlu dibayar oleh Anissa? Untuk menyelesaikan soalan ini, kita perlu lebih faham apa itu cukai perkhidmatan. Cukai perkhidmatan ialah bayaran tambahan yang dikenakan ke atas pelanggan apabila membeli sesuatu barangan atau perkhidmatan. Baiklah, berbalik kepada soalan yang pertama. Anissa memesan satu set makanan yang berharga RM30. Jadi Anissa perlu membayar RM30. Tetapi ada cukai perkhidmatan yang dikenakan iaitu sebanyak 6%. Jadi kita perlu kira dahulu cukai yang dikenakan. Cukai iaitu 6% daripada harga makanan iaitu RM30. Seperti biasa, peratus kita tukarkan kepada pecahan. 6% bersamaan dengan 6/100, kita darabkan dengan RM30. Kita mudahkan pengiraan, potong atas dan potong bawah untuk pasangan sifarnya. Yang tinggal hanyalah 6 darab dengan RM3. 6 darab RM3 kita akan dapat RM18. Tetapi harus diingat masih lagi ada berbaki per 10. Per 10 bermaksud kita bahagikan dengan 10. Kita boleh permudahkan dengan menggerakkan titik per puluhan. Ada satu sifar, kita gerakkan sekali sahaja, jadi titik pun akan berada di sini. Jadi nilainya adalah RM1.80. Jadi harga barangan atau makanan yang dibeli oleh Puan Anissa tadi ialah RM30, tetapi dikenakan cukai tambahan, cukai perkhidmatan RM1.80. Jadi soalan, berapakah jumlah harga keseluruhan yang perlu dibayar oleh Puan Anissa? Jadi kita perlu tambahkan RM30 harga asal, kita tambahkan dengan cukai RM1.80. Jadi keseluruhannya adalah RM31.80 yang perlu dibayar oleh Anissa berserta dengan cukai perkhidmatan. Contoh soalan yang kedua. Denny bersama keluarga makan di sebuah restoran. Semua makanan yang dipesan oleh Denny berharga RM150. Denny dikenakan cukai perkhidmatan sebanyak 6% juga. Hitung jumlah harga yang perlu dibayar oleh Denny. Baiklah, untuk menyelesaikan soalan ini, seperti juga soalan yang pertama tadi, ia berkaitan dengan cukai perkhidmatan. Okay, jadi kita perlu lihat balik kepada soalan. Okay, Denny telah memesan makanan yang berharga RM150 keseluruhannya. Seperti tadi, cukai yang dikenakan juga ialah 6%. Jadi kita perlu mengira terlebih dahulu cukai yang dikenakan. Cukai 6%, kita darabkan dengan jumlah harga makanan iaitu sebanyak RM150. Seperti biasa, kita tukarkan peratus kepada pecahan. 6% bersamaan dengan 6/100, kita darabkan dengan RM150. Untuk memudahkan pengiraan, sekali lagi kita potong atas dan potong bawah. Yang tinggal hanyalah 6, kita darabkan dengan RM15. RM15 kita darabkan dengan 6, so kita akan dapat 30, sini akan dapat 9, jadi RM90. Jangan dilupa masih lagi ada berbaki 10 di bawah. Jadi per 10 untuk memudahkan pengiraan, sekali lagi kita potong sifar. Jadi baki yang tinggal hanyalah 9. Apa itu RM9? RM9 adalah cukai perkhidmatan iaitu 6% yang telah dikenakan ke atas Denny. Soalan, hitung jumlah harga keseluruhan yang perlu dibayar oleh Denny. Jadi apa kita perlu buat? Kita perlu tambahkan harga asal makanan RM150, cukai yang dikenakan ialah RM9. Jadi jumlah keseluruhan yang perlu dibayar oleh Denny ialah RM159. Sekian saja pelajaran untuk hari ini, iaitu mengenali faedah dan cukai perkhidmatan serta menyelesaikan masalah melibatkan faedah dan cukai perkhidmatan. Sekian, sampai jumpa lagi.